Selamat datang ke Stadium Darul Makmur untuk menyaksikan TM Piala Malaysia pertembungan di antara Seri Pahang dengan pasukan Terengganu. Azam cuba naik ke atas, cuba ditekan oleh Rodriguez, dihantar ke hadapan, dikejar oleh Kepas Sherman. Kepas Sherman untuk pasukan Terengganu. Kepas Sherman, cantik! Gol pembukaan tidak sampai 1 minit. Terengganu berada di hadapan. Kepas Sherman dibebaskan. Faisal Halim di sebelah kiri. Ruangan yang cukup terbuka. Faisal Halim masuk dalam kawasan bahaya. Tolakan dan peluang cantik. Terengganu sedang mengganas di Darul Makmur. Hidalgo tolakan ke tengah. Kevin Ingreso 1-2 bijak pergerakan, 1 lencongan. Seakan menari dengan bola. Lihat bagaimana Kevin Ingreso. Kepas Sherman di sebelah kiri membuka permainan. Tolakan ke hadapan, bijak pergerakan pasukan Terengganu. Manuel Ott ketika ini cuba untuk melakukan sesuatu. Manuel Ott untuk pasukan Terengganu. Sekali lagi ruangan tidak boleh diberikan. Bijak daripada Azam. Sekali lagi satu tolakan, dadaan baik, cantik tolakan, peluang. Pasukan Pahang kembali dengan satu jaringan yang cukup baik. Arkiteknya bernama Azam Aziz dan penyudahnya Rodriguez. Bijak Faisal masuk dalam kawasan bahaya. Masih lagi Faisal Halim. Cantik. Satu roket yang dilepaskan oleh Faisal Halim. Manuel Ott. Kepas Sherman sudah naik ke atas, sungkitan yang baik. Kepas Sherman, masih lagi Kepas Sherman, peluang cantik. Terengganu sedang berpesta di Darul Makmur. Bijak daripada Hidalgo, lepas satu pemain, tolakan ke tengah. Namun masih lagi bahaya. Azam. Ada sedikit pergeseran. Rodriguez untuk Seri Pahang. Cuba untuk masuk. Manakah bantuan rakan Hidalgo. Masih lagi Hidalgo, satu peluang. Suhaimi Husin perlu bekerja keras kali ini. 5 minit masa tambahan yang perlu digunakan. Kepas Sherman. Masih lagi Kepas Sherman untuk Terengganu. Kepas Sherman. Hat-trick hero untuk pasukan Terengganu. 3 jaringan sensasi pasukan Terengganu. Okey, saya simpulkan kecelaruan Pahang malam ini berpunca daripada bagaimana mereka mahu mengimbangi lawatan yang diketuai oleh Miki atau Faisal Halim dan juga Kepas Sherman. Tetapi Kepas Sherman itu cerita kedua, tetapi cerita utamanya adalah Cece Kipre. Ya, betul lah Rizal. Kecelaruan awak cakap itu betul. Itu yang berlaku apabila terasanya gol awal tu berlaku kesilapan individu yang buat passing ke belakang. So saya rasa itu tak patut berlaku dan di awal minit kesilapan tu berlaku tu yang sekali dan terus menghasilkan gol. Dan itu menjadikan satu perkara yang collapse defend Pahang sendiri. Dan gol kedua tu datang daripada 3 minit kemudian pun itu collapse team defend yang tak settle down. Datangnya daripada susunan pertahanan yang saya anggap longgar dan belum settle down lagi dari segi susunan adapt the game. Dan saya tertarik apa yang Dola sampaikan tadi. Betul, itu perkara yang saya pun memang ada tulis buat note dekat sini. Tewasnya percaturan taktikal 1 lawan 1 head to head dan kelemahan ketara pertahanan Pahang. Okey, satu lagi faktor yang mungkin boleh diambil kira juga dari pemerhatian pada perlawanan ini adalah apabila anda memberikan ruang yang begitu lama tanpa ada pressing susulan. Bagaimana saya katakan, apabila bola di kaki Habib, di kaki Manuel Ott, Nick Sharif maupun Faisal Halim, selepas anda gagal untuk mendapatkan bola, pressing yang kemudiannya itu agak lambat dilakukan. Inilah akibatnya kerana pemain-pemain pasukan Terengganu dari segi kualiti individu sangat baik. Kalau berkata pasal pressing, saya tak nampak di kawasan tengah tu adil, fair untuk kedua pasukan, kedua
pemain berada di tengah. Tetapi betul, pressing untuk pasukan counter attack ataupun attacking pasukan Terengganu untuk masuk, betul, pressing daripada pertahanan cukup lemah. Kalau kita lihat, ini gerakan gol kedua yang datang daripada sebelah kiri masuk di kawasan Muslim yang ditolak bermain di sebelah kanan. Kelajuan faktor Faizal Halim ni telah mengucak-kacirkan break the through 4 defender di bahagian pertahanan Pahang. Sekali lagi kita lihat 1-2 berlaku. Dan ini adalah susulan daripada cutback di belakang. Nick berada di kawasan attacking. Daripada tengah tu dia buat larian terus naik ke atas dan dia berjaya menjadikan gol. Selepas jaringan pertama yang dihasilkan oleh Kepa Sherman, disusuli dengan jaringan Nick Sharif, Faisal Halim, Kepa Sherman kembali. Kebanyakan jaringan-jaringan ini dihasilkan persoalan utama apabila bersama bola dan tanpa bola. Itu cerita selepas mereka hilang bola. Betul, okey. Menarik kerana tanpa bola, betul, tanpa bola kedudukan pertahanan Pahang tak marking. Bukan tak marking Hafizal, tapi still marking but jarak timnya ada bola, individu. Kita tengok Faizal punya scoring gol ketiga tu, dia yang mana, yang roket tu? Roket sampai ke bumbung tu. Okey, itu dalam D-box dia dribble luar D-box masuk dalam dan menjadikan gol. Saya rasa ini teknik, skill individu yang kelemahan pertahanan Pahang. Kita tengok ada 3-4 orang Faizal masuk di kawasan yang ada orang defender. Yang lebih menarik, kita dapat lihat ini gol daripada first marking yang membiarkan Teacher Kipre memberikan kepada Faizal. Dan ini di awal separuh masa kedua dan menyebabkan sekali lagi kelemahan ketara barisan pertahanan. Apabila anda ketinggalan dalam kedudukan yang marginnya agak besar, anda akan terhimpit siapa yang mahu diberikan penekanan. Apakah marking man to man ataupun mahu melakukan man to man marking di samping pressing untuk terus menekan agar pihak lawan tidak lagi datang, tetapi ia sebaliknya berlaku. Betul. Saya bukan menidakkan keempat-empat pertahanan Pahang sendiri, Abizal. Tapi itu kelemahan yang paling nyata kita nampak bila berlakunya gol. Kita nak tengok kesan dekat mana, punca masuk, punca scoring berlaku, pergerakan macam mana. Dan kebanyakan gol melalui pergerakan ni adalah gol individu, iaitu lepas passing the second man punya larian. So second man punya larian tu di berdepan dengan 4 pertahanan Pahang, dan itu menjadikan tak ada kekuatan individu di pertahanan Pahang. Sekali lagi saya anggap ini kelemahan nyata. Kita tengok Dola sendiri dah akui, dan itu yang menyebabkan sendiri bertahannya pasukan Pahang tewas. Okey, kalau dilihat Pahang hari ini, apabila mereka turun dengan formasi 3-4-3, meletakkan Shezot antara yang fumble pada minit pertama, Nicholas Swirot dan juga Muslim Ahmad. Ini merupakan posisi kegemaran yang dilalui ketika lawatan daripada pasukan Terengganu. Kebanyakan serangan akan terarah kepada bahagian flanker. Betul, flanker. Nick sama Faizal Halim yang akan gerakkan dia. Dia punya movement, Fizal, yang lebih jahat ataupun lebih berbahaya apabila dua pergerakan Faizal Halim dengan Nick ni kalau nak masuk tengah dengan berdepan dengan pasukan pertahanan Pahang ni ialah dia attack the defender. Betul. Saya sendiri, saya sebagai pertahanan, apabila datangnya attacking, yang attack kita tu, so benda tu akan berlaku dalam satu keadaan yang orang attack kita. So kita nak bertahan tu dengan pelbagai cara dan pelbagai pergerakan yang nak buat. Tapi advantage kepada orang yang melakukan attacking. Dan ini berlaku daripada kita dapat lihat pergerakan Faizal. Saya tak nak ambil Kepa Sherman menjadikan gol 3 gol, tapi pergerakan pasukan attacking itu terletaknya pada kekuatan Faizal dan menyebabkan kesemua attacking di kawasan Terengganu diberi peluang untuk menjadikan gol. Pasukan Seri Pahang, kalau dilihat, saya suka melihat pergerakan Kevin Ingreso, Azam, membuka ruang kepada Manuel Hidalgo dan juga Steven Rodriguez. Hari ini Rolly seolah-olah tak nampak sumbangannya. Kebanyakannya switch play itu akan berlaku, Azwan kepada Hidalgo, kemudiannya datang balik tengah, datangnya Azam Aziz. So pergerakan itu sudah dapat menceritakan bagaimana Syarul Nizam
Pepe, Azam Azmi Murad, Alif Zakaria, sit back and relax. Oh, betul. Cuma berlaku tu satu antaran daripada Azam Aziz belakang Syarul tu saya anggap antaran terbaik dan jarang dan tak banyak lagi pemain yang melakukan hantaran ni, iaitu passing ke depan terus. Very simple, teknik yang baik menyebabkan itu cara nak beat pertahanan Terengganu. Dan ketika ini saya jangkakan Sri Pahang akan bangkit kerana dia dah baru dia kena 2 dan 1 gol 1-2. Tetapi apabila kita balik ini kelemahan mungkin sekali saja kelemahan yang ditunjukkan pertahanan Terengganu. Kita dapat lihat bahawa mereka lambat menutup ruang di kawasan tengah, bukan di kawasan pertahanan tapi ke kawasan tengah di kawasan Azam Aziz yang menyebabkan mereka bocor 1 gol. Tapi keseluruhan kalau awak namakan tadi semua pertahanan yang ada dekat kawasan Terengganu, mereka adalah pasukan bertahan dengan baik. Kita lupakan nama-nama besar dalam pasukan Terengganu. Kita berikan tumpuan kepada Azam Azmi Murad, seorang pemain muda yang dilihat sudah mencapai kematangan bola sepak yang sangat luar biasa. Ya, saya setuju. Selepas habis tamatnya dia punya kerja dengan national team under 23 hari itu, dia balik dekat Terengganu. Perkara yang baik dan Fuzi buat terus menurunkan pemain muda ini, tidak disimpan, menggunakan apa kelebihannya dia beraksi itu, dan momentum dia bersama kelab cukup baik. Ini pemain muda yang tempat saya tu Abizah, sebelah kanan tu. Dia punya overlapping, covering turun di bawah balik, ada membantu dia buat crossing, dia keras, dan itu menyebabkan antara back kanan yang terbaik selepas Matthew Davis yang saya tengok. So dia boleh challenge kat situ. Itu bestnya sebab tim yang ada pemain muda lah. Tim yang tak buat pemain muda, tengok je lah, masuk lepas dia lah. Okey. Apakah peluang itu masih ada seperti yang Datuk Dollah katakan, bola sepak anything can happen, tetapi berdepan dengan pasukan Terengganu di Stadium Sultan Mizan di Gong Badak, ia kena ada tugasan yang extraordinary daripada pasukan Sri Pahang. Saya setuju. Kalau nak lihat berkata peluang ni betul, semua dah cakap 90 minit apa-apa boleh berlaku. Betul. Buat perubahan, apa corak permainan kena berlaku dekat Pahang tu is a go attacking dan dapatkan gol. Betul. Cuma yang lebih menarik apabila kemasukan Agiro dengan Litak, of course ada movement team ataupun pergerakan pasukan yang nak pergi go attacking dan pergi mendapatkan gol. Litak ada buat satu try depan gol. Betul. So saya rasa boleh diterjemahkan dengan perlawanan kedua, tapi dengan syarat mereka diturunkan. Of course diturunkan dulu, kemudian campur Rodriguez, kemudian Hidalgo lebih banyak join masuk dalam attacking. Saya rasa untuk nak menang sukar, tapi untuk pergi mendapatkan gol masih ada. Masih ada peluang. Kalau saya ditanya saya pun walaupun orang cakap 4 gol kan, tapi bola sepak apa saja boleh berlaku, apa saja boleh terjadi. Okey, dalam Piala Malaysia khususnya. Betul. Mungkin sebelum kita nak break, saya nak perkatakan sedikit tentang apakah kalau kita lihat dari segi formasinya, Nafuzi seolah-olah sudah pun melakukan tugasan yang baik dari segi pembacaan permainan. Hari ini dia meletakkan formasi tradisional 4-4-2. Dia tidak mahu mengambil risiko. Dia tahu yang penting adalah melakukan sehabis baik, tetapi menang dengan jaringan sebegini adalah bonus. Formasi 3-4-3 versus 4-4-2. Okey, of course 4-4-2 ni sistem yang di tempat posisi masing-masing dapat melihat apa pemain itu melakukan kerja, dia buat betul pun nampak, buat salah pun nampak dekat situ. Very straightforward. Dan itu sebenarnya kekuatan individu yang ada pada Nafuzi Zain. Saya sebenarnya kalau nak ambil tim Terengganu ni, saya tak ambil Nafuzi dulu. Saya ambil pemain yang berada dalam pasukan tu sebenarnya yang memberikan kekuatan dan baru kepada Nafuzi. Sebab Abizah kena tengok tadi by satu-satu punya karakter ataupun satu-satu punya tugas mereka lakukan dengan baik. Kalau bertahan tu tak bolos, tak lepas, tackle, kejar bola, dapat bola, pergi campur attacking, support. Kemudian Michael Oates dekat bahagian tengah, Habib menang bola, lari paling di kawasan area hot spot yang paling banyak terima bola. Dua penyerang yang original striker yang pergi menaikkan gol. Faizal dengan gerakan dengan Ni Akif yang akan break the through pergi masuk flag. So benda tu datang daripada pemain. So Nafuzi sebenarnya beruntung dan pemain tahu apa kena buat. Dan saya anggap pilihan saya pula ni kali. Sebelum ni saya nak ambil Negeri Sembilan, tapi saya tengok balik Terengganu untuk kali ini,
this is a team yang ready nak pergi ke final. Saya nak tengok gol Nick Sharif. Gol Nick Sharif, gol yang kedua. Itu pun pada it's the right time bagaimana bola tu dihantar dalam posisi yang sangat baik, crossing daripada sekali lagi Faisal Halim. Lihat bagaimana jersey kuning dan juga jersey hitam. Kesemuanya bertumpu ke arah Faisal Halim. Betul. Tetapi lihat positioning yang dilakukan oleh Nick Sharif. Kalau kita lihat sini ada space, kita dapat tengok dia daripada kawasan tengah, dia teruskan larian because kerana dia tengok dia terpaksa menunggu dua option. Sama ada Faizal go through attack the goal ataupun dia boleh score ataupun Faizal nak buat cutback. So dekat sini kalau kita tengok space yang ada ni nampak seolah-olah Faizal akan pergi ke arah gol untuk melakukan rimatan terus, tapi mungkin kawalan bola yang saya ingat yang kedua ni ada ke tepi sikit. So dia dah tak ada angle this one, dia ke kiri dan dia membuat cutback dan timing baik pada Nick. Saya rasa ketika itu timing larian dia menunggu peluang tu dengan cukup baik. Kalau tadi Hafizah tegur tadi pemain berapa baju kuning tadi itu masuk di sebelah Muslim. Saya tak salahkan kedudukan Muslim yang ditolak di sebelah right back, tapi head to head Muslim dan Faizal siapa menang? Of course Faizal. So mungkin sedikit perubahan taktikal Dola meletakkan pemain yang untuk berdepan dengan Faizal, saya rasa perlu dilakukan untuk perlawanan kedua nanti. Okey, itu rangkuman secara detail yang telah pun kita lakukan tentang pertemuan antara pasukan Seri Pahang dan juga pasukan Terengganu yang berkesudahan 5 jaringan terhasil di Stadium Darul Makmur dengan pencipta jaringan adalah hat-trick dari keeper Sherman, Faisal Halim dan juga Nick Sharif, sementara Steven Rodriguez menghasilkan gol tunggal untuk pasukan Seri Pahang pada perlawanan di Darul Makmur. Kita akan berehat seketika. Cerita Piala Prestige ini akan kami teruskan debarannya, membabitkan cerita di Ceras kembali selepas ini. Dari larian baik pada Hadin untuk mendapatkan follow Hazwe. Hikmatnya sebagai ketua pasukan dikembalikan untuk asis pada masa yang kedua ini. Yang perlu digunakan kepada Sherman. Masih lagi kepada Sherman untuk Terengganu. Kepada Sherman! Hat-trick hero untuk pasukan Terengganu. 3 jaringan sensasi pasukan Terengganu yang menunjukkan bagaimana karakter seorang pemusnah. Wih, bila kita tengok balik tadi, saya rasa Pahang main 4-4-2. 4-4-2 bukan 4-4-2, ya. Bukan 3-3-4-3. Bukan 3-4-3. Sebab kalau mengikutnya Kevin tu ke belakang sikit. Ya. Dia dah 4-4-2. Okey, baik. Itu serba sedikit tentang keputusan babitkan Seri Pahang dan juga Terengganu. Kita akan bersama dengan Azlani, wartawan Nadi Arena yang telah pun bersiap sedia untuk memberikan gambaran terkini di Stadium Darul Makmur di Kuantan bersama dengan juru kameranya Syafiq yang telah pun bersiap sedia. Ikut hati abang, nak suruh awak ke belakang, kena hujan, alang-alang. Tapi tak sampai hati. Okey, Azlani, kita dah dengar komen daripada Coach Datuk Dolah dan juga Nafuzi. Kita dah bincangkan pengamatan anda secara total untuk kedua-dua perlawanan ini ataupun kedua-dua pasukan ini. Kita mulakan dengan pasukan Terengganu, kemudian dengan Seri Pahang. Dari kacamata anda. Okey, mula-mula sekali saya nampak Terengganu memang macam Coach Nafuzi cakap, dia punya plan memang nak start awal, memang nak bagi serang awal, cari gol awal. Lepas tu memang dia orang berjaya, 46 saat, 44-46 saat dah dapat first goal. Lepas tu 2 minit lepas tu second goal memang tersentap pasukan Pahang lah. Dan saya rasa hari ini Kepas Sherman, kalau kita tengok dia tak berapa sangat menjadi sebelum ini, tapi hari ini dia memang bagi chance gol, bagi chance tu pun ada banyak lagi yang peluang yang disiakan beliau. Tapi saya rasa overall memang hari ini apa yang Terengganu buat menjadi. Dan midfield Terengganu memang dia orang mereka control lah midfield tu. And then the wing Faizal Halim dengan Nick Sharif memang kuat tadi sebab
Saya rasa memang tadi terkejut lah dengan gol awal tu, memang punca. Lepas tu moral pun boleh down lah dengan gol awal itu. Sebab hari ini full house. Saya cakap dengan beberapa orang Seri Pahang, hari ini full house, 20,000 orang, 5,000 penonton Terengganu. Tapi itulah, kita tengok Terengganu 5,000 orang, tapi performance pasukan mereka memang sangat hebatlah pada malam ini. Mungkin juga kehadiran penonton satu petanda baik untuk Piala Malaysia kali ini. 20,000 ni 20,000. 20,000. Saya rasa di Pantai Timur dapat 20,000 is a good one. Okey, last soalan saya. Apakah pada pengamatan anda masih ada peluang untuk pasukan Seri Pahang? Tadi saya tanya Coach Dola tu. Dia cakap apa-apa boleh jadi untuk bola sepak. Coach Nafuzi pun cakap sama, bola sepak. Tapi bagi saya lah, 4 gol yang harus dicari di Stadium Gong Badak, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin memang sukar bagi saya lah. Tadi pun saya predict Terengganu untuk masuk ke pusingan seterusnya daripada dua pasukan ni. Dan dengan tengok cara Terengganu main dengan momentum yang dia ada daripada Liga Super, walaupun Liga Super baru saja berhenti 12 hari, tapi momentum tu masih ada dengan mereka. Walaupun tewas di tengah-tengah dengan JT, tapi momentum tu bagi nampak masih ada. Dengan hari ni hari jadi Nafuzi lagi. Dia player semua macam all out bagi perform untuk dia, and bila score wish dia birthday lagi. Okey, thank you so much Zani. Syafiq, okey tak okey Syafiq? Turunlah kamera sikit. Syafiq, okey ke? Okey ke Syafiq? Dia senyum je. Oh, dia senyum. Dia memang macam tu. Dia bercakap kurang, senyum lebih. Terima kasih Zani dan juga Syafiq di Stadium Darul Makmur. Terima kasih studio. Baik. Ya, of course. Saya nak ambil poin Zani, 1 poin. Penyokong. Ya. 20,000. Kemaman turun. Paling dekat Kemaman. Ya. Ya, respon penyokong best dekat. Dan kita dapat tengok ada view pun dah sampai ke kawasan nak hampir kat stadium. Ingat dulu? Ya. Yang JDT. kucing tu. Yang kucing. JDT Dampang. Ya, itu cerita tentang Azani dan juga Syafiq. Juru kamera yang bertugas di Darul Makmur